Ni dia tuan-tuan, yang kita main semayang tadi maghrib ni, yang semayang maghrib tadi, apa yang tengah duk semayang tu, apa yang tuan-tuan teringat? Apa yang kita nampak? Tengah duk semayang tu, apa yang teringat? Apa yang kita nampak? Kita naik kancil tadi, masa nak datang tadi, parking tu sebelah Honda Ketam. Ingat kereta aku, dua-dua tak khusyuk semayang tak? Itu baru tengok Honda Ketam dan dia tak khusyuk lah. Cuba tengok anak dara, elok dia nak naik tangga, anak dara nak semayang di masjid belakang tu, anak dara tu senyum pada dia, berhenti melangkah naik anak tangga. Pasal apa dia senyum kat aku? Allah, budak mana tu? Sudah. Sebab itu kata Allah, nak menyelesaikan masalah ialah tundukkan pandangan mata. Bila tunduk pandangan mata, hati tak teringat apa dah, hati teringat semayang. Habis tu ustaz, takkan kita tak tengok kereta dia ustaz, kereta Ketam lah, Civic mayat lah apa ustaz, takkan tak tengok? Tengoklah, tapi jangan simpan dalam hati. Tapi ustaz tengah semayang duk teringat juga kereta tu ustaz, sah semayang kamu, sah semayang. Tapi tak khusyuk ustaz, tak khusyuk saja, semayang sah lagi. Khusyuk bukan rukun semayang. Semayang lah. Sebab ada orang cakap tak payah semayang sebab tak khusyuk. Oh tuan-tuan, kalau tuan-tuan khusyuk penuh hebat. Tuan-tuan kalau khusyuk penuh kira hebat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, khusyuknya alhamdulillah. Mana ada khusyuk? Tuan-tuan sendiri dah cakap khusyuk betul malam ni. Allah, belah otak hang khusyuk. Hang sendiri perasan hang khusyuk, maknanya hang tak khusyuk lah. Usahalah untuk jadi khusyuk. Tangan jadi elok, mata jadi elok. Sebab ada orang yang tak khusyuk pada tubuh badan dia, bukan hati, tubuh badan tak khusyuk. Semayang duk tengok orang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Tu tak khusyuk lah tu. Yang ni yang kena jaga dulu. Kita hari ni duk tengok Tuan Arab semayang siaran langsung dalam TV. Tu yang ramai tiru semayang Tuan Arab. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Tuan-tuan tengok tak dia punya? Hak duk pakai sorban belakang duk berbetul Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kena hang ni apa ni? Aku jentik telinga ni. Jagalah tangan tu. Jaga. Bila kita tanya, Pak siapa tak baca bismillah, baca Fatihah? Nabi tak buat. Habis tu Nabi buat kan tu? Alhamdulillah, Nabi buat. Bila kita tanya kenapa tak baca bismillah, bid'ah baca bismillah, Nabi tak baca bismillah. Habis tu yang betul tu Nabi buat. Ada Nabi jaga macam tu? Nabi tak buat macam tu. Nabi punya khusyuk jaga diam, segala pergerakan diam. Khusyuk bukan setakat letak dalam hati, khusyuk letak dalam pergerakan juga. Semayang elok-elok ni garu sana garu, itu tak khusyuk lah tu. Berapa ramai yang semayang berdiri sebelah kaki, sebelah kaki lagi dia garu betih. Tuan-tuan pernah tengok? Tak tumbang lah tu, dia garu krek garu. Subhanallah. Maknanya hang tak bersih sebelum semayang tu dengan peluh, dengan apa tu yang jadi gatal. Jadi janganlah letak khusyuk ni hanya di dalam hati saja. Khusyuk pada pergerakan. Khusyuk pada pergerakan kita elok-elok. Jangan duk bergerak lain macam. Ada yang duk goyang semayang, goyang kepala. Hati ni tuan-tuan luas dia. Luas kalau tuan-tuan ikut tu imam, ikut bacaan tu imam, qul ya ayyuhal kafir, tuan-tuan tumpu semayang tu, itu imam terlupa ayat, tuan-tuan tak boleh sambung. Aku khusyuk, aku tak ingat apa. Tapi kita boleh ingatkan imam, rakaat hang dah terlebih, rakaat hang dah kurang, pasal apa hang pergi duduk tahiyat akhir baru 3, subhanallah. Tanya dia, hang khusyuk tak? Saya duduk tengok dia, pasal apa dia duduk tahiyat. Tu yang saya panggil dia, subhanallah. Tu dia naik tu imam tu.
Kalaulah orang pakat khusyuk situ tuan-tuan, pakat duk ikut semua. Tu imam tegur, pasal apa tak tegur saya baru 3 rakaat? Kami khusyuk tuan-tuan. Tak, kena faham. Yang kedua saya cakap, bila ada orang cakap tak payah semayang kalau tak khusyuk, dia faham tentang fawailul lil musallin. Musalli fawailul lil musallin, sambung ayat tu bukan ayat khusyuk. Orang yang main-main dalam semayang, semayang di akhir waktu, semayang main-main, semayang tak betul, sekejap semayang, sekejap tak semayang, ini yang dikatakan fawailul. Kau suka dia nak semayang tak semayang, dia bukan termasuk hak khusyuk. Yang ketiga saya kata, kita ni kalau nak kenyang kena makan. Bila dah makan, insya-Allah boleh kenyang. Kalau tak makan, macam mana nak kenyang? Kenyang itu terdapat di dalam makan. Maka nak dapat kenyang, kena makan. Begitulah dalam semayang. Nak dapat khusyuk, kena semayang. Bila dah semayang, baru datang khusyuk. Kalau kau tak semayang, bila kau nak datang khusyuk? Kenapa tak semayang? Kita tanya dia. Saya tak khusyuk. Nanti fawailul. Habis itu bila kau nak semayang, tak boleh semayang sebab tak khusyuk. Mana boleh cakap macam itu? Kau kena semayang dulu dan berusahalah untuk jadi khusyuk. Bukan saya tak nak semayang sebab saya tak khusyuk. Kalau gitu saya tak nak makan sebab saya tak mau kenyang. Mana boleh macam itu? Usahalah untuk jadi khusyuk dengan mengerjakan solat. Tapi tak khusyuk, memang tak khusyuk lah. Allahu Akbar. Orang bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita jawab lah, jawab Subhanallah. Adakah kau khusyuk? Tak amat. Makna sah semayang tu. Bukannya tak sah semayang tu, sah. Jadi kadang-kadang tuan-tuan ada orang yang jadikan tak nak semayang tu dengan sebab tidak khusyuk pada tadi ni. Baik, maka bila memandang benda-benda yang haram tadi, datanglah penyakit was-was dan datanglah lintasan-lintasan hati disebabkan oleh pandangan tadi. Dan barangkali anda tidak berkesampaian hajat kepada apa yang anda pandang, maka akibatnya tinggallah anda dalam hati yang masyghul, terputus daripada kebaikan. Dan sekiranya anda tadinya tidak melihat perkara yang menimbulkan anda masyghul, nescaya anda seorang yang dapat beristirahat daripada semua gangguan tersebut. Baik, jadi bila kita melihat sesuatu, apa benda yang akan jadi pada kita? Dia akan jadi gangguan dalam hati. Duk tengok perempuan lain, balik rumah duk tengok isteri, maka perempuan yang tadi yang di luar tu menjadikan hati jadi masyghul. Silap tu, macam mana aku boleh menikah dengan bini aku ni? Aduh, walaupun tak sakit. Ramai tuan-tuan tu yang jadi curang lepas menikah. Duk tengok laki-laki lain, dia tengok laki dia pula, Allah, silap betul terima yang ni. Tengok yang tu bulu dada sampai ke muka. Yang laki aku ni bulu apa pun tak ada. Dia tengok. Sebab tu tunduk pandangan. Dah ada suami, dah ada isteri, tengok yang tu saja sudah. Sebab tu akak-akak jangan duk biar sangat laki kita ni duk tengok gambar macam-macam. Kadang-kadang duk tengok pengacara dalam TV, nganga, abang makan, Sat, abang makan, Sat, abang makan. Punya duk tengok tu hak dalam TV tu, dia duk minat duk menyanyi, tergedik-gedik. Kak Leha pergi depan TV tutup, tengok ni, abang tengok muka saya. Yang jadi rosak pandangan, itulah yang menjadi rosak hati. Dan bila jadi rosak hati, hati kau akan teringat pada dia. Kalau kita tak teringat pada dia, alhamdulillah, selamat kita, selamat.